Halo, apa khabar? Saya akan tunjukkan cara-cara macam mana ingin kurangkan bunyi kipas siling yang berbunyi. Okey, bunyi krek 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 macam bunyi burung. Saya akan tunjukkan macam mana cara-cara untuk kurangkan bunyi. Kita letakkan grease di bearing kipas atas dan bawah. Okey, saya akan tunjukkan kipas yang telah dicabut daripada siling. Betapa kotornya kipas ni. Ni adalah motor ada dalam ni, dan ni adalah bilah kipas, ada 3. Okey, tak pernah di servis lah. Okay, ada 3 bilah. Ini adalah kipas siling. Okey, kalau kita tengok pada kesan motor, sangat kering lah, tidak ada grease di luar ni. Disebabkan itu kipas ini apabila berputar, dia akan keluarkan bunyi yang tidak menyenangkan lah. Okay. Jadi kita perlu buka penutup ni, cover ni. Kemudian kita akan letak grease di sini, di bearing sini, dan juga kita kena ada dalam ni ada bearing bawah. Okey, sebelum membuka cover ni, kita perlukan screwdriver jenis bunga macam ni. Okey, dan untuk grease saya pakai grease yang macam ni lah. Khas untuk grease, spray grease ni senang, kita sembur sahaja. Okey, bagi memudahkan kerja-kerja kita perlu bersihkanlah debu-debu yang ada di atas ni supaya tidak masuk ke hidung kita dan beri kesan tidak baguslah pada paru-paru. Jadi kita lap dengan kain bersih, letak sedikit air lah, kain bersih, untuk hilangkan kesan debu supaya memudahkan kerja kita lah. Okey, telah bersih. Okey, kita buka skru tadi. Untuk kita akses di bahagian bawah bearing. Tiga skru saja. Okay. Mari kita tengok sama-sama apa yang ada dalam ni. Okey, jeng. Ini adalah bearing yang berada di kipas bawah ni. Nanti kita akan sembuhkan grease di sini. Inilah punca kenapa kipas ini berbunyi krik disebabkan bearing ini telah lama dan kering. Jadi sebelum kipas ini keluarkan bunyi yang kuat, makin kuat dan rosak, kita letak bearing di sini, kita letak grease di sini lah. Okey, kita akan spray di sini dan juga di sini. Tengok kesan pada bearing ini sangat kering lah. Disebabkan itu kipas ini mengeluarkan bunyi yang tidak menyenangkan lah pada telinga kita. Jadi kita perlu bersihkan ni juga. Nanti kita bersihkan dengan air sabun ataupun air saja mangkuk ni. Okay, kita letakkan kain bagi menahan beban
ban di bawah ni. Dan kita sapu, buang ada berdebu, habuk-habuk yang ada. Alang-alang kita dah buka, kita bersih sajalah. Okay. Tuan-puan boleh buat sendiri dah. Perlu ada screwdriver macam ni, perlu ada touchpen macam ni untuk check sama ada arus elektrik ataupun tidak, walaupun kita dah tutup. Okay, dan perlu ada grease ini saja, spray grease saja. Okey, mudah saja. Kita sapu lagi. Okey, dah bersih, kita letak belah supaya tidak beri kesan pada dawai tersebut lah. Okey, oleh kerana saya ada WD-40, kita boleh juga sembur di sini. Okey, dan kita pusing bagi meratakan kesan WD-40 dan juga grease pada batang, pada bearing. Okey, bunyi masih ada tapi dah kurang. Okey, seterusnya grease ini saya akan spray pada bearing atas. Lepas sambil spray, kita pusing-pusing dia. Letak banyak pun tak apa, sebab grease ini bagus untuk bearing. Okey, sambil tu kita pusing-pusing supaya grease yang di atas tu turun dan rata lah kepada semua bahagian. Untuk bearing di bahagian bawah, kita spray sikit WD-40. WD-40 ni bagus juga untuk melancarkan kesan-kesan pada minyak yang kering lah. Pada bearing yang kering bagus juga WD-40 ni. Kita biarkan seketika kering, kemudian kita akan sembur grease tadi. Seterusnya kita akan spray di bearing kipas ini di bahagian bawah. Okay, kita letak banyak pun tak apa, sebab grease ni bagus lah untuk mengurangkan bunyi. Okay, ada perbezaannya apabila kita letak grease atas dan bawah pada bearing kipas shilling ini. Okay, bunyi yang telah biasa menyakitkan telinga kita telah hilang. Okay, tuan-tuan boleh buatnya sendiri, senang saja. Yang penting ada alat yang sesuai lah untuk membukanya. Okey, tengok perbezaannya. Tengok perbezaan apabila saya telah cuci. Itu adalah mangkuk penutup cover ni. Okey, letak atas ni. Dan tengok bilah kipas 3 tu sudah bersih, dan perbezaan setelah cuci. Okay, sangat bersih lah. Bila kita buat habuk tadi, kemudian kita
basuh dengan air. Sekarang dah berkilat macam yang baru punya. Okey, ada perbezaannya. Bila kita cuci, ala-ala kita dah buka, kita cuci sajalah. Okey, setelah kita cuci, kita bersih, kita cuci, dan kita akan pasang kembali lah. Kita akan pasang kembali mangkuk ni dulu. Kemudian kita akan pasang yang penutup atas tu. Kemudian kita akan pasang kipas ni terlebih dahulu bagi memudahkan kita. Okay, kita pasang ke atas ni dulu. Kemudian akhir sekali kita akan pasang 3 bilah kipas shielding ni bagi memudahkan kita, dan kita skrukan semua skru kipas, bilah kipas. Okay, cara-cara pasang adalah seperti berikut, sama seperti cara kita buka tadi. Okay. Kita centerkan dengan lubang mangkuk ni dengan skru sini. Kita centerkan dia bagi memudahkan kita masukkan skru tadi. Lubang untuk bilah kipas ada kesan parut bilah, dan kita cari lubang yang kecil sedikit. Ni adalah lubang untuk mangkuk kipas ni ya. Okey, mudah saja kita letak. Kita settlekan dengan lubang yang 3 lubang ni. Okey, 1, 2 dan 3. Kemudian kita ambil skru, kita ketatkan. Inilah 1, 2 dan seterusnya 3. Kita tak ketatkan terus, kita bagi longgar sikit supaya lubang dengan mangkuk betul-betul center. Apabila center, semuanya kita akan ketat lah. Okay, dah center semua, dia dah masuk elok-elok. Kita akan ketatkan 3 skru ni. Okay, dah ketat. Okey, dah ketat. Dan yang terakhir, okey, dah ketat. Okey, apabila mangkuk yang telah pasang, kita akan pasang yang ni dulu, motor ni dulu, di sili atas. Kemudian barulah kita akan pasang 3 bilah kipas ni. Kenapa? Bagi memudahkan kita menyenangkan kerja-kerja kita lah.